Melaka yang diketuai oleh Tuan Muhammad Yusri bin Semal, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Munas. Seterusnya barisan kita yang menguruskan program kita pada malam ini, dan akhir sekali ditujukan kepada anak-anak kita lah, anak-anak yang terpilih untuk tujuan. Jadi saya ucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar yang terpilih. Jadi pertama sekali, seterusnya saya ucapkan juga terima kasih sekali lagi lah kepada MPSM Melaka kerana memberikan saya peluang untuk berkongsi ilmu pada malam ini berkaitan dengan bahasa Melayu. Jadi bagi saya program ni agak besar bagi saya. Pertama kalilah boleh bercakap kepada lebih kurang mungkin 100 orang, mungkin kurang lah, lebih sini ada 85 orang. Jadi satu ruang yang besar lah pada saya. Kalau dalam keadaan normal biasa tu, saya nak berdepan dengan lebih kurang 100 ataupun 80. Okay, baik. So pelajar-pelajar, cikgu, jadi saya minta maaf banyak-banyak. Jadi kita merancang jadi macam-macam ni. Biasa dah tu ya. Okay, baik, cikgu-cikgu, pelajar-pelajar, kita hari ni punya sesi, kita nak berkongsi sikit lah berkenaan dengan Bahasa Melayu SPM tahun 2021. Jadi kita tahu kamu ni kelompok yang kurang bernasib baik lah untuk berhadapan dengan SPM ni. Tahun lepas pun bermasalah, tapi ialah kita tak minta benda tu datang sendiri. Kemudian tahun ni pun kita pun menghadapi cabaran. Jadi semua orang risau sebenarnya berkenaan dengan persediaan kita untuk berhadapan dengan menghadapi peperiksaan SPM ni. Sekarang dah pun masuk bulan 6, dah masuk bulan 7 dah pun esok. Jadi macam mana pun kita kena usaha juga untuk pastikanlah kita punya sasaran kita untuk memastikan sekurang-kurangnya pelajar-pelajar yang terpilih ni kita nak targetlah semua boleh dapat A+. Jadi dalam sesi perkongsian ilmu kita dengan saya hari ini berkenaan dengan bahasa Melayu, bahasa Melayu SPM ni. Jadi saya target hari ini kalau kita dapat, saya nak berkongsi berkenaan dengan format. Permulaannya saya nak berkongsi tentang format bahasa Melayu SPM, KSSM, yang kita tahu memang tahun ni tahun pertama. Pelajar-pelajar 2021 yang menduduki SPM menggunakan format baru, KSSM. Kemudian yang keduanya, kalau boleh nanti kita akan cuba berkenalan sedikit dengan kertas bahasa Melayu 1. Saya fokuskan kepada kertas bahasa Melayu 1. Dan yang ketiganya saya nak berkongsi sedikitlah beberapa tips untuk cemerlang kertas bahasa Melayu 1. Jadi fokus saya lebih kepada bahasa Melayu 1 lah. Jadi saya ada sedikit pengalaman dalam menyimak kertas peperiksaan SPM lah. Jadi bermula tahun 2005 saya dah mula start menanda. Jadi adalah sedikit ilmu yang saya nampak saya boleh kongsikan dengan pelajar-pelajar berkenaan dengan kertas bahasa Melayu 1. Saya rasa ilmu tu boleh disampaikan dan pelajar-pelajar yang cemerlang macam ni mudah untuk mengadaptasi dalam pembelajaran kamu lah. Okey, baik. Jadi kalau saya mulakan dengan sesi yang pertama, iaitu saya nak beritahu dulu, kita nak berkenalan dulu dengan kertas bahasa Melayu SPM untuk tahun 2021 ni. Masih lagi kodnya sama, iaitu 1103. Okey, baik. Jadi yang pertama, kertas ni terbahagi kepada 4 kertas. Kalau dulu 3 kertas, sekarang ni jadi 4 kertas. Iaitu yang pertamanya kertas 1 kita panggil penulisan. Yang kedua kita panggil kertas 2 macam biasa membaca. Kita membaca. Kertas 3 lisan bertutur, dan yang keempat yang ni barulah kertas 4 iaitu kertas mendengar. Jadi konsep SPM ni dia mestilah ambil semua kertas. Wajib ambil lah. Macam mana pun kamu perlu duduki. Itu konsep asas tu, itu yang kita kena tahu. Bahawanya kertas bahasa Melayu SPM ni kamu tak boleh escape satu pun. Jadi contoh kamu tak nak ambil mendengar ataupun kamu leka tak ambil mendengar, walaupun penulisan dapat 100 sekalipun, dia dikira tidak hadir.
Satu kertas tak ambil dikira tidak hadir. So macam mana pun wajib wajib sertai ke semua sekali. Kertas-kertas ni lah. Jadi itu asasnya. Baik. Okay, jadi kertas bahasa Melayu satu penulisan ni dia cuma ada 2 soalan saja. Yang kamu perlu jawab 2 soalan saja dan dia kita panggil soalan karangan, iaitu penulisan. Dalam penulisan tu dia ada 2 soalan. Satu soalan kita panggil soalan rangsangan, satu lagi kita panggil soalan umum. Jadi markah dibagi pada kita 100 markah. Okey. Dan secara keseluruhannya daripada 4 kertas ni, kertas satu ni mungkin dia akan mewakili lebih kurang 35% saja. Kan 35%. Okey, baik, yang keduanya untuk kertas 2. Kertas 2 iaitu membaca ataupun kita akan jumpalah 9 soalan yang ditanya kepada kita. Di dalamnya bermula daripada soalan aplikasi bahasa sehinggalah kepada soalan rumusan. Jadi 9 soalan diberi pada kita ni, markah juga sama. Markahnya tetap 100 dan dia mewakili 35% markah keseluruhan. Di konsep asas bagi kertas SPM ni. Okey. Untuk kertas yang seterusnya, itu kertas 3 pula. Okey, baik. Jadi saya sambung. Tadi dah berkenalan dengan kertas 1 dan juga kertas 2. Kertas 1 dan kertas 2. So, kertas 3 kita panggil. Okey. Itu kertas ujian lisan kita. So, ujian lisan ni, kalau dulu masa kertas SPM 2020, dia ada juga ujian lisan tapi dikelola oleh guru-guru sekolah kita sendiri. Tapi kali ini untuk KSSM ni, untuk ujian lisan dia akan gunakan penilai luar. Jadi dia punya ujian kita ada 2 sama juga, individu dengan berkumpulan. Markahnya 70 markah. 40 untuk individu, 30 untuk berkumpulan dan saya rasa lebih kurang 20% akan mewakili secara keseluruhan kertas bahasa Melayu. Okey, kemudian yang kertas keempat kita panggil kertas ujian mendengar. Jadi yang ni sebenarnya kalau pelajar-pelajar yang ambil PT3 dia dah pernah melalui lah ujian mendengar ni. Jadi dia ada 4 hingga 6 petikan. Okay. Dan markah diberi antara 20 hingga 25 markah. 20 hingga 25 soalan, markahnya 30 dan dia mewakili 10% keseluruhan. Jadi itu antara yang akan format kertas yang dinilai untuk pelajar-pelajar SPM 2021 bahasa Melayu. Okey, baik. So memang kita target A+ lah pada awak semua. Jadi memang tujuan program ni pun memang untuk awak kita kumpulkan pelajar-pelajar yang cemerlang tu untuk pastikan dia betul-betul cemerlang dapat A+. So kita nak tahu sikit lah A+ bahasa Melayu ni macam mana. Jadi kita ambil yang dia punya grade, sistem grade yang paling atas sekali, iaitu yang dapat huruf A saja. Jadi kita ada A- markah antara 70 hingga 80. Kemudian kita ada A 80 hingga 90. Kemudian kita ada A+ yang 90 hingga 100. Jadi untuk dapat A lah, maknanya tak kisahlah A- ke A+ minima kalau boleh kita nak 70 markah. Kita target kita punya kertas kita untuk dapat A 70 markah. Iaitu kalau boleh kertas 1 kita dapat 71 markah, markahnya lebih kurang 25 markah. Okay, kertas 2 25 markah, itu minima. Kertas 3 dapat 15 markah, kertas 4 minimal 5 markah. Itu untuk dapat A- lah. Tapi kita memang target A+ dah tentulah. Kita punya sasaran kita kena lebih tinggi. Okey, baik. So, saya bagi sedikit macam mana kita nak untuk dapatkan bahasa Melayu ni punya markah dia lebih tinggi, yang markah yang tinggi, yang terbaik. Macam mana kita nak dapatkan. Jadi antara tip yang saya boleh bagi yang pertama sekali ialah kamu perlu menguasai teknik menjawab setiap bahagian
soalan. Macam tadi saya dah beritahu awak yang kita ni ada kertas satu, ada kertas dua. Dalam kertas satu ni kita untuk kertas satu, kertas dua saja. Dalam kertas satu, kertas dua tu ada macam-macam soalan. Dalam kertas satu ada dua soalan. Satu bahan rangsangan, satu karangan umum, karangan terbuka. So dia mesti ada teknik-teknik dia. So sebab tu awak kena belajar, awak kena cari macam mana, apa teknik-teknik yang boleh kita gunakan untuk kita sampai target kita dapat markah yang tinggi. Okay, baik. Kertas dua contoh, kita ada 9 soalan rumusan contohnya. Satu soalan bernilai 30 markah. Rumusan soalan nombor 9. Jadi kita kena belajarlah teknik-teknik tu, awak kita kena kuasai. Kemudian soalan-soalan pemahaman, soalan tata bahasa, ada 5 soalan tata bahasa tu, aplikasi bahasa mulai daripada bina ayat sampailah kepada peribahasa. So kita kena kuasai teknik dia. So kamu kena, kalau belum lagi ada teknik yang betul, kita kena cari. Kita kena cari teknik yang betul. So baru kita boleh membantu kita untuk dapatkan markah yang baik. Yang kedua ni, kalau kita tengok kita tengok tema dalam buku teks kita, itu buku baru. Data 4 pun baru, data 5 pun baru. Jadi kita tengok dalam tu dia ada tema-tema ni. Tema-tema dia macam alam sekitar, kesihatan dan sebagainya. Jadi sangat penting jugalah sebenarnya kita tengok tema-tema tu, kita bukan nak hafal lah, jadi kita tengok semua untuk apa? Untuk kita buka kita punya minda kita. Jadi kita suka membaca. Jadi bila kita suka membaca, tema ni tadi dia jadi panduan kepada kita. So kita tahu, oh ni kesihatan ni ada kaitan dengan kita punya pembelajaran. So kita ambil peduli. Baik, yang ketiga dia untuk sistem tata bahasa Melayu. Okay. Kita menguasai sistem tata bahasa Melayu. Jadi dari sudut apa? Morfologinya, dari sudut sintaksisnya, dan macam-macam lagi lah. Okay, yang keempatnya, saya cadangkan kepada awak untuk latihan secara berterusan juga. Bukan saja kita buat matematik, fizik, kimia, bio saja. Bahasa Melayu ni pun sebenarnya dia perlu ada latihan yang secara berterusan. Terutama sekali yang pertama tu kesalahan kata. Jadi kita ni macam-macam jenis kata keluar. Dia boleh soal kita. Dari segi bahasa kita kan ada yang kesalahan ayat dia beri, ada kesalahan ejaan, ada imbuhan, disekumpulkan sekali. Jadi kalau kita selalu buat latihan, maka kita akan selalu berjumpa dengan kesalahan. Bila kita selalu jumpa kesalahan tu, jadi insyaAllah dia akan membantu kita. Yang keduanya yang kita selalu kena buat tu peribahasa. Walaupun markahnya sikit, 6 markah lebih kurang, 6 markah tak silap saya. Jadi kita perlu juga dengan latihan tu kita kena biasa jumpa. Peribahasa ni sebab kita tak biasa pakai. Jadi kita nak kita panggil untuk kita biasakan dia, maka kita perlu buat latihan yang banyak. Okay, baik. Yang kelima, yang terakhirnya, yang paling mustahak ialah membaca. Bahasa kita tahu, bahasa ni merupakan apa? Dia punya media. Media untuk kita menyampaikan cara kita nak bercakap betul-betul, sebenarnya kita gunakan bahasa lah. Jadi bahasa ni, dia sebenarnya bahasa Melayu ni paling mustahak kita membaca sebab kita akan jumpa pelbagai jenis perkataan, pelbagai kosakata kita jumpa, dan benda-benda ni akan membantu kita untuk menjawab peperiksaan bahasa Melayu lah, urusan bahasa Melayu. Okey, apa yang kita kena baca? Yang pertama, novel. Novel ni banyak pelajar-pelajar terlupa nak baca. Dia terlupa nak baca.
Dia selalu buat ulang buat. Sebenarnya paling untuk jawab soalan novel ni, kita perlu memahami keseluruhan cerita yang disampaikan dalam novel tersebut. Macam kita di Melaka, kita ada Bima Sakti Menari, Tiatan 5. Kemudian Tiatan 4 iaitu kita ada Pantai Kasih. Dua novel ni dah lama lah belajar kan. Ni kan. Tak silap saya dah masuk tahun kedua lah. Pusingan kedua pun masih kekal dengan dua novel ni. Novel Pantai Kasih, novel Bima Sakti Menari. So yang ni kena baca. Selain daripada kita tahu cerita dia tu, sebenarnya dia banyak lah. Novel ni sebenarnya kita baca pun novel pun, dia akan membantu kita meningkatkan kosakata kita. Okey, baik. Ini dah tentulah majalah, surat khabar semua adalah makanan kita lah. Makanan kita. Setiap hari baca, cari surat khabar, baca surat khabar. Kita tak peduli dia punya isi dia. Yang penting kita baca untuk kita tengok bagaimana ayat diolah. Contoh. Kadang kalau dia dah kita baca tu, adalah masuk dalam pemikiran kita. Majalah sangat pentingnya majalah apa? Kalau kita sekarang ni Dewan Bahasa contoh. Kita ada majalah apa lagi? Dalam majalah yang berkaitan dengan pelajar, Dewan Siswa dan sebagainya. Jadi majalah Dewan Siswa ni biasanya sangat ditekankan lah. Sebabnya dalam dia banyak isu-isu yang berkaitan dengan diri kita, remaja. Dengan kamu lah sebagai remaja, sebagai seorang pelajar, dia banyak ada kaitan dia. Okay, baik, baca lagi apa? Kita baca pengalaman diri kita. Bahasa Melayu ni, dia kadang-kadang soalannya tidak luar jangka. Walaupun ada dia ada dalam tema tersebut, cuma soalan dia kadang-kadang ada yang kena benda yang dekat dengan diri kita. Contohnya ada satu tahun tanya pengalaman kita menghadirkan diri dalam perhimpunan rasmi. Perhimpunan rasmi sekolah. Jadi apa yang kita dapat daripada perhimpunan rasmi sekolah? Dia tanya kita je apa kelebihan apabila kita mengikuti perhimpunan rasmi sekolah. Jadi pengalaman kita. Jadi kita banyak pengalaman. Macam mana kita nak macam ni masalah COVID sekarang. So apa kita punya tindakan? Diri kita ni sebagai seorang tak kisahlah remaja ke, pelajar ke, sebagai siapa lagi, anak, apa tindakan kita untuk mengatasi masalah COVID ke, tak kisahlah mengatasi tu macam susah sikit kan, tapi tak apa. Jadi macam tu, pengalaman diri kita sendiri. Kemudian dah tentulah kejadian di sekeliling kita sekarang. Sangat penting kita ambil tahu pasal COVID ni. Bukan pasal macam mana dia punya bahaya tu saja. Kita nak tahu juga macam mana nak atasi dia. Ada soalan-soalan. Sebab apa? Ada satu soalan tu ada kaitan dengan penyakit berjangkit. Dia tanya kita penyakit-penyakit. Macam COVID ni, penyakit berjangkit. Jadi dia tanya kita macam mana kita usaha yang boleh kita lakukan untuk mengatasi menyekat penyakit berjangkit. Contohnya lah. Jadi itu contoh kejadian yang berlaku di sekeliling kita. Dan tentu banyak lagi lah. Masalah apa? Masalah dadah ke apa, itu dah tentulah banyak ditanya lah. Okay, baik. Jadi itu antara yang saya katakan 5 perkara penting. Penting. Selain yang pertama tu kita tahu teknik, yang keduanya kita banyakkan membaca, kita belajar, sentiasa ulang kaji dan sebagainya lah. Okay, baik. So yang tu secara umumnya kita tengok bahasa Melayu, kertas bahasa Melayu yang ditanya pada awal lah. Macam saya dah beritahu tadi, saya nak fokuskan kepada kertas bahasa Melayu 1 untuk hari ini. Jadi untuk KSSM 2021 ni kita perlu tahu, format baru dia masih sama, macam masih sama, iaitu dia tanya pada kita atau pada pelajar 2 bahagian itu, iaitu kita panggil bahagian A dan juga bahagian B. So bahagian B kita panggil karangan bahan rangsangan, kemudian bahagian B kita panggil karangan respon terbuka. Baik. Jadi dia memang ujian bertulis, tak ada objektif dan sebagainya, dan berbentuk subjektif. Kemudian soalan dia.
Okey, soalannya sama. Bahagian A satu je soalan. Tapi wajib dijawab. Okey, satu soalan saja, tak ada pilihan. Okey, kemudian bahagian B pula 4 soalan. Tapi jangan jawab 4-4 lah. Jadi ni tak pernah berlaku pada awak lah. Tapi awak jangan dengan terkejut lah. Memang berlaku lah. Pelajar yang jawab 4-4 soalan sekali. Jadi kita ada pengalaman jumpa. Saya ada jumpa pengalaman dia jawab 4 soalan. Sorry, 5 soalan. Dulu 5 soalan. Dia jawab 5 soalan. Jadi sebab dia rajin lah. Okey. Baik, pilih satu sajalah. Okey. Masa sekarang dikurangkan. Untuk awak ni dikurangkan. Kalau dulu 2 jam 15 minit, sekarang masanya untuk KSM ni 2 jam saja. Mungkin ada sebab lah. Mungkin sebab yang pertama ni markah dia tu lah. Sebab ni mungkin saya rasa markah dia dah kurang sikit. Kalau dulu 130 markah, sekarang dia dikurangkan jadi 100. Iaitu bahagian A 30, bahagian B nya 70 markah. Kita teruskan Okey. Jadi saya fokuskan lebih kecil kepada bahagian A, iaitu kertas bahagian A, kertas satu ni, iaitu yang satu soalan yang kita kata wajib tu tadi. Jadi wajib jawab, tak ada pilihan. Okey, dia ada bagi awak bahan rangsangan. Jadi dipanggil kombinasi pelbagai bahan rangsangan. Jadi bahan rangsangan ni tujuan dia untuk membantu awak lah. Awak tengok dia punya bahan rangsangan tu nanti, dia akan memberi idea kepada awak untuk jawab soalan karangan tersebut. Okey, baik. Jadi cuma bahan rangsangan ni dia banyak, berbeza-beza, tetapi temanya sama. Tema dia sama. Contoh macam ni. Okey, yang ni dia bagi awak gambar rajah. Dia jantung-jantung tu lah gambar rajah. Ada berapa ada gambar rajah kat sini? Okay, ada satu. Okay, dia bagi apa tu? Keratan akhbar. Yang ni dia bagi mungkin poster lah. Ni pun lebih kurang macam poster. Berkaitan dengan apa ni? Jadi kita tengok bahan rangsangan tu nanti, kita boleh lihat. Contoh yang pertama ni, dia bagi tahu tentang punca pencemaran sungai. Contoh, dia kata sampah banyak sebabkan menyebab punca pencemaran sungai Kelang. So kita boleh simpulkan bahan pertama ni tentang punca pencemaran sungai. Okay. Bahan kedua dia bagi tentang apa? Manfaat pengurusan sampah. Yang ni senang. Selain daripada tengok gambar-gambar tu, ada dekat bawah tu kita tulis. Baik, yang ketiga ni bahannya tentang apa? Pengasingan sisa pepejal. Okay. Bahannya berbeza. Okay. Bahan rangsangannya berbeza, tapi dia ada satu matlamat, iaitu dia bagi awak satu tema, iaitu berkenaan dengan sampah. Kita nak bercerita tentang sampah. Okay. Dari sudut mana? Nanti mungkin dari segi sudut pengurusan ke dan sebagainya lah. Okay, baik. Itu contoh dipanggil bahan rangsangan yang berbeza. Okey. Perkara yang ketiga tentang kertas bahasa Melayu 1, panjang dia. Panjang karangan dia 150 hingga 250 patah perkataan sahaja. Pendek saja, 150 hingga 200 saja. Baik, markahnya 30. Okey, markahnya 30. Okey. So kita tengok apa ada beza dia. Beza dia yang pertama antara SPM 2020 bahagian A ni dengan 2021, pertama patah perkataan dia. Okay. Dia punya patah perkataan saya beritahu tadi dia kurangkan sikit. Kalau dulu sampai 200 hingga 250, sekarang dikurangkan menjadi 150 hingga 200. Jadi awak lebih beruntung lah sebab pendek kan. Okey, baik. Yang kedua, bahan rangsangan dia. Jadi kalau kertas bahasa Melayu 2020 punya, dia bahan rangsangan dia tu isi penting. Dia bagi dia isi penting. Jadi pelajar 2020 ni SPM dia tak payah fikir sangat lah sebab dia memang dah ada, dia dah memang dah ada isi. Dia dah bagi 3 isi dah. So ambil je terus je tulis. Dah boleh, tak payah fikir banyak. Okay. Tapi bagi SPM 2021 ni dia cuma rangsangan saja. Mungkin kadang-kadang rezekinya ada lah macam tadi soalan tadi, dia ada bagi sedikit isi penting lah. Tapi
kebanyakannya dia nanti mungkin dia rancangan tadi kita fikir sendiri. Tapi kita tak minta lah soalan-soalan macam tu. Kita harap soalan-soalan yang ada isi penting. Baik, yang ketiga apa beza dia? Tugasan. Dari segi tugasan, kalau 2020 dia agak dah jelas. Huraikan pendapat anda tentang cara-cara mengatasi masalah longgokan sampah. Contoh, dia jelas bagi cara-cara. Tapi kalau tahun 2021 ni dia tidak jelas. Okay. Huraikan pendapat anda tentang sistem pelupusan sampah. Okey, mungkin kelebihan sistem pelupusan. Macam perkataan kelebihan, cara-cara, langkah-langkah tu tak ada. Dia belum beritahu lagi. Dia suruh kita tengok dulu isi penting dan bahan rancangan tu, kita tentukan sendiri kita punya tugasan kita. Okey, nombor 4 dari segi masa lah. Dipendekkan sikit. Masa ni masa cadangan lah. Jadi, masa cadangan dia lah. Jadi, dia cadangkan pada awak. Kalau dulu 45 minit, sekarang 30 minit sahaja. Saya rasa mungkin disebabkan pasal perkataan tadi lah. Dah dikurangkan jadi 200. Jadi minit dia untuk jawab ni agak pendek dah lah. Okey. Yang kelimanya bentuk soalan dia lah. Kalau dulu dia senang je. Memang pendapat saja. Huraikan pendapat anda, huraikan pendapat anda. Tapi untuk SPM 2021 ni, dia punya kepelbagaian tu aja. Kadang ada yang minta dia punya penekanan dia kepada contoh email. Jadi yang kita dekat dengan dia, kita contoh email. Awak selalu guna email. Dia suruh kita balas email contoh. Jadi benda tu ada format dia. So soalan-soalan berformat pun boleh keluar. Kemudian ada kalau kamu dah didedahkan dengan resume. Macam mana nak menulis resume? Ada soalan-soalan macam tu. Jadi dia lebih pelbagai. Pendapat tu, soalan pendapat tu biasalah. Jadi itu antara perbezaan dia antara SPM 2020 dengan SPM 2021. Okey, saya sentuh terus kepada bahagian B. Jadi bahagian B sama di punya ni ialah 4 soalan, jawab 1 soalan. Okey, panjang antara 350 hingga 500 patah perkataan. Yang ketiganya berformat ataupun tidak berformat. Dan yang keempat, markahnya 70 markah. Kalau dulu 100, sekarang jadi 70. Dan dicadangkan awak jawab karangan ni dalam tempoh 90 minit. Soalan bahagian ni digunakan 90 minit yang lebih daripada 30 minit tadi untuk dijawab soalan bahagian ni. Ada sedikit perbezaan dia antara 2020 dengan 2021. Yang pertama yang berbeza ialah soalannya lah. 1, 5, 1 lagi 4. Yang kedua panjang karangan. Okay. Kalau dulu dia tidak ada had, dia beritahu je panjang karangan tidaklah melebihi 350. Tapi untuk tahun 2021 ni dia hadkan kepada 500. 350 hingga 500. Tapi pengalaman saya antara karangan yang cemerlang memang panjangnya lebih kurang 500 lah. 500 kira panjang lah. Okey, baik. Yang keduanya diistilahkan dimensi dengan domain. Kalau 2020 dia ada dimensi dia panggil. Soalan 1 dimensi diri, 2 keluarga contoh. Kalau sekarang dipanggil, dia gunakan istilah domain. Istilah domain. Dia ada 4 soalan tu dia ada domainnya tersendiri. Okey. Yang keempat markahnya 100 2020 sekarang dah jadi 2020. Itu ada ni. Okey, baik. Tadi kita dah sebut pasal domain. Jadi apa yang dimaksudkan dengan domain? Jadi soalan 1 dipanggil domain awam. Okay, domain awam ni maksudnya dia akan tanya awam ke soalan-soalan yang berkaitan dengan pengalaman kita. Berurusan dengan perkhidmatan awam. Kita pergi buat kemenalan ke badan pentadbiran, aktiviti sosial. Ini biasanya aktiviti sosial lah, sukan dan sebagainya. Dan ditanya budaya dalam masyarakat. Kita kena kita sentiasa alert lah tentang budaya masyarakat kita. Okay, ditanya macam mana nak memajukan kuih tradisional di negara kita. Okay, kita ada kuih tradisional orang Melayu, apa dia, orang Cina, apa dia, India. Macam mana kita nak majukan. Itu adalah budaya. Itu kita masuk dalam konteks domain awam. Okay, baik. Yang kedua,
soalan kedua tu dia namakan domain, dinamakan sebagai domain peribadi. Yang peribadi ni dah tentu rujuk pada perkara-perkara yang berkaitan dengan diri kita. Diri kamu sebagai seorang pelajar, diri kamu sebagai seorang anak, diri kamu sebagai ahli masyarakat. Jadi macam mana kamu berinteraksi dengan keluarga kamu. Contoh sekarang ni masalah PDPR ni. Bagaimana kamu boleh membantu ibu bapa kamu meningkatkan keupayaan PDPR di rumah. Contohnya tindakan kamu lah dengan keluarga kamu. Di keluarga juga mungkin ada masalah masalah rumah tangga kan. Macam mana kamu nak membantu? Mungkin masalah tu sebenarnya kamu boleh bantu. Jadi itu ditanyalah dari segi domain peribadi. Dengan rakan-rakan kamu, macam mana kamu menjalinkan, macam mana kamu nak mendapatkan rakan yang baik. Contoh. Okey, baik. Yang seterusnya kita panggil domain pendidikan dan juga kemahiran khusus. Sekarang ni contoh negara kita. Negara kita dah nak menuju negara berkemahiran contoh. Jadi apakah, mungkin ditanya awak, apakah kelebihan-kelebihan jika kita menjuruskan diri kita ke arah ilmu kemahiran contoh. Okey, apakah kelebihan pendidikan teknik dan vocational. Okey. Sekarang ni apakah kelebihan STEM? Yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Mungkin benda-benda yang macam tu. Okey, baik. Kemudian yang terakhir, itu sebenarnya dia panggil bukan domain peribadi, sebenarnya domain kerjaya. Domain kerjaya yang keempat ni domain kerjaya. Yang ni dia bertanyakan soalan yang berkaitan dengan aktiviti kita untuk menyediakan diri kita menyertai alam pekerjaan. Macam tadi pada bahagian A dia boleh tanya tentang resume. Macam mana kita nak bersedia ni, kita nak jawab nanti, kita nak bersedia menyediakan diri kita. Sekarang ni bila kita nak minta kerja, resume kena ada. So dia dah ajar awal-awal kat kita. Mungkin soalan-soalan macam tu. Itu di segi domain kerjaya. Okay. Jadi kerjaya ni banyak. Kenapa kita pilih kerjaya ni macam-macam. Kalau kita tengok dalam teks tu ada yang make up dan sebagainya. Jadi mungkin soalan-soalan yang ni boleh jadi ditanyalah kepada kita. Itu konsep yang ni kita tak kisah bukan nak faham sangat pun. Jadi kita kena faham sikit-sikit sajalah berkenaan dengan apa itu kita panggil kertas bahasa Melayu 2 ni lah. Sorry, kertas bahasa saya bahagian B ni. Okey, baik. Jadi saya dah bacakan tadi, saya dah terangkan berkenaan dengan kertas bahasa Melayu 1 ni, iaitu bahagian A 30 markah, bahagian B 70 markah. Jadi dia akan dinilai. Betul, dia akan dinilai dah tentulah. Semuanya menulis. Semuanya menulis. Kamu tulis 2 karangan tadi, dia akan nilai. So kita nak tengok sebenarnya daripada ni, kita nak tengok apa yang dinilai sebenarnya. Apa yang dinilai oleh pemeriksa. Berkait dengan karangan yang kita buat tadi. 2 karangan tu tadi, macam mana dinilai oleh pemeriksa kita. Okey, baik. Dia akan panggil penilaian kertas 1 ni, dia panggil penilaian penandaannya secara holistik. Iaitu secara keseluruhan. Jadi dibaca karangan awak, dia akan nilai. Yang pertama dinilai dari segi holistik, dia pertama dari segi tugasan kita. Dia bagi kita satu tugasan, satu karangan tu, dia suruh kita tulis sama ada tugasan karangan kita tu menepati tugasan tu ataupun tidak. Itu yang pertama dinilai. Contoh dia kata dia suruh kamu buat surat rasmi. Kamu buat surat rasmi ke ataupun tidak. Kalau kamu tak, maksudnya dia tidak menepati kehendak soalan. Kalau dia kata Cikgu Anwar? Ya. Maafkan saya mencela ya. Ada satu soalan. Sekiranya pelajar tersalah format ataupun katakan dalam exam tu dia salah tulis karangan ataupun karangan dia tak menepati
sama ada format dia salah ke, bagaimana dengan penilaian tu? Ada soalan dari akaun 2. Dia tanya berkenaan dengan tadi saya dah beritahu. Okey, saya ulang balik yang pertama secara holistik tadi Okey, saya rasa maksudnya secara keseluruhan. Apa kaitan format ni tadi? Format ni tadi dengan penilaian. Okey, contoh tadi kawan kamu ni tadi dia kata dia salah format. Salah format ni sebagi dia akan nampak satu kesalahan yang besar. Kalau terus larilah. Okay. Contohnya tadi kita sepatutnya buat surat kiriman rasmi. Tiba-tiba kita buat surat kiriman tidak rasmi. Contoh jadi dalam penilaian pemeriksa dia sebenarnya tidak menepati. Tidak menepati, tetapi dia akan dibantu dengan fokus soalan tersebut. Okay. Sebab tu dipanggil holistik tu tadi. Dia akan membantu mungkin dari segi isi tu tadi masih lagi menjawab tugasan. Tapi dari segi format tu tadi, dia macam tak jawab. Dia macam tak jawab soalan. Sebab apa? Orang buat surat kiriman rasmi, dia buat surat kiriman tidak rasmi. Tapi ini saya bagi contoh saja kan. Saya bagi contoh yang mudah awak nampak lah. Bukan kata soalan rasmi tak rasmi dia tidak pengaruh sangat lah. Tapi yang saya beritahu contohlah iaitu bila kita salah format, dia akan, bila kita sebut holistik tu tadi, jadi dia sebenarnya dia akan mengurangkan menurunkan, kita panggil apa? Menurunkan pandangan pemeriksa kepada. Okey, baik. Mungkin tak jelas lagi apa yang saya nak sampaikan tu tadi berkenaan dengan bila salah format ni. Nanti saya akan sentuh balik berkenaan dengan soalan tadi. Okey, tadi saya dah beritahu yang penilaiannya secara holistik, secara keseluruhan. Nanti kita akan nampak macam format ni dia akan mengganggulah pandangan pemeriksa kepada karangan dia. Okey, baik. Jadi tugasan yang tadi saya dah beritahu dia akan nilai kita punya tugasan sama ada menepati ataupun tidak. Baik, yang kedua dia akan tengok idea kita sama ada relevan dengan tugasan ataupun tidak. Jadi bukan saja tidak lah, maksudnya ada dekat-dekat masih ke tidak, semua ada kan. Okey, baik. Jadi untuk yang cemerlang lah, dia akan lihat juga tentang kematangan isi kita tu. Isi kita ni dia boleh nilai. Pemeriksa dia akan bila kita dibaca soalan dan dibaca kalangan kita tu, dia tahu isi ni matang ataupun tidak. Dia matang tu dia boleh cakap budak ni kurang matang lagi. Maksudnya tak matang ni sebenarnya bukan matang dari segi umur tu, tapi mungkin pembacaan kita lah. Matang ni kalau dalam karangan ni dia akan tengok isi. Budak ni kurang membaca. Kalau budak membaca mesti jawapannya akan berlainan. Okey, kemudian dari segi idea tu dia akan tengok huraian kita. Macam mana kita menghuraikan isi tersebut. Okey, baik. Yang ketiga dia akan nilai dari segi bahasa. Bahasa ni banyaklah. Mungkin dari macam mana kita memilih kosakata. Tengok masa saya bercakap ni, ada kata kosakata tu yang tak sesuai saya gunakan. Macam tu dalam karangan juga. Ada kosakata yang tak sesuai digunakan. Nanti dia sebenarnya dia akan menjejaskan kita punya karangan kita. Ejaan dari segi ejaan dia pun ambil berat lah. Dia ada sistem dia, contoh dia boleh potong contohnya 3 markah saja secara keseluruhannya. Ejaan dipotong 3 markah saja. Tapi walaupun 3 markah tersebut, bila kita sebut holistik tu tadi, sebenarnya dia akan menjatuhkan impression pemeriksa tersebut. Itu yang saya nak kaitkan tadi dengan format tu tadi sebenarnya. Okey, baik. Kepelbagaian ayat. Jadi kalau kita tengok kita punya karangan kita macam mana, banyak tak jenis ayat. Ada ayat pasif, ada ayat aktif ke kita guna, ada ayat apa lagi, ayat tanya dan sebagainya. Jadi cikgu awak ada ajar punya, mesti ada dalam satu perenggan tu ada ayat tanya dan sebagainya. Itu penting dalam membina karangan. Okey, variasi bahasa. Variasi bahasa. Dari segi laras dia dah. Baik. Dan juga laras bahasa ni. Apa laras bahasa ni? Laras bahasa ni
kita tengok soalan, contoh kalau kita tanya cerita pasal alam sekitar alam sekitar ni naklah kita cerita pasal tanah runtuh ke apa kan. Sebenarnya kita bercerita tentang geografi, betul tak? Kita bercerita tentang geografi. Jadi laras bahasa tu dia akan kita biasa menggunakan istilah-istilah yang geografi gunakan. Contohnya apa tu? Tanah runtuh ke, pelonsoran ke, penggondolan. Itu antara bahasa-bahasa yang perkataan yang digunakan dalam geografi, istilah-istilah geografi. Contoh. Itu antara yang menarik jugalah tentang bahasa ni. Okey, baik. Yang terakhir ditengok ialah pengolahan. Keberkesanan. Kalau pemeriksa ni dia akan baca berkesan atau tidak pada dia. Dan pengolahan juga dia akan tengok pemerengganan. Perenggan kita buat ni, 5 perenggan kita buat ni agak-agak macam mana bentuk dia. Kepala ada pendahuluan sikit ke, isinya banyak, dia punya penutup sikit. Okay? Jadi dia boleh tengok bentuk tu pun tak menarik, dia akan mengganggu. Kemudian kesinambungan idea. Kesinambungan idea ni, jadi macam mana kita mengolah tu tadi, cantik lah. Pandai tak kita mengolah. Ada teknik-teknik juga macam mana kita nak mengolah idea kita ni. Jadi yang saya sebut ni tadi sebenarnya dia akan mempengaruhi antara satu sama lain. Macam saya beritahu tadi, bila dia dihuraikan secara dinilai secara holistik, pemeriksa akan menilai secara keseluruhan 4 perkara. Kadang-kadang macam tadi formatnya mungkin salah sikit lah. Formatnya salah teruk ke salah sikit kan, mungkin boleh dibantu oleh idea dia. Mungkin bahasanya sangat baik dan juga mungkin pengolahannya baik, dia akan membantu kita punya format tu tadi. Jadi kalau kita nak cuma markahnya, saya rasa mungkin akan jadi bawah lah. Sebab apa, dia awal-awal tu dia punya dari segi tugasan tu tidak mengikuti. Tidak mengikuti. Saya beri contoh je lah. Dari surat rasmi dengan tidak rasmi. Dia dah salah buat yang tu, at least saya rasa impression pemeriksa tu akan jadi turun sedikit. Jadi kalau dia sepatutnya, dia mula dah letak markah awak yang rendah, mungkin dia letak budak ni tak betul dah buat, dia letak 50 markah. Tapi dia baca idea awak, bahasa bagus apa semua, dia boleh upkan lagi markah tersebut. Mungkin macam tu yang terjadi. Itu yang kita panggil holistik. Itu yang kita panggil penilaian secara holistik. Dia akan membantu. Pengolahan boleh bantu bahasa boleh bantu idea, dan juga antara satu sama lain. Secara keseluruhan. Okey, baik. Jadi itu saya rasa jadi saya harap kamu jelas bagaimana kita kertas peperiksaan tu diperiksa. Okey, baik. So kita macam mana sebenarnya kita nak dapatkan karangan yang cemerlang ni? Karangan yang cemerlang. Jadi maksudnya sekarang ni kita kena praktikkanlah beberapa perkara. Okey, yang pertama sekali, karangan yang cemerlang kita kena pastikan dulu karangan kita mesti memenuhi keperluan tubuh karangan tersebut. Maksudnya karangan ni dia mesti ada isi, mesti ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Macam manusia juga. Ada kepala, ada badan, ada kaki. Salah satu tak ada, dia akan nampak cacat. Kalau dalam karangan ni, pastikan kita setiap bahagian ni mesti ada pendahuluan, isi dan juga penutup. Kita yang kamu dalam kelompok cemerlang ni, dia banyak idea. Dia pun tulis karangan. Jadi banyak dia tulis pendahuluan, ada isi, ada bagus huraian isi dia. Tapi dia terlupa nak tulis penutup. Dia sangat mengganggu. Sebab apa? Asas karangan tu tadi. Asas karangan mesti ada tiga benda. Ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Okey, baik. Jadi yang keduanya, dari segi keperluan setiap tubuh tu, setiap bahagian tubuh tu. Contohnya pendahuluan. Pendahuluan tu apa yang perlu ada sebenarnya. Jadi kita belajar dekat sekolah, cikgu kata pendahuluan ni dia secara umum, dia apa semua, cikgu dah beritahu. Jadi contoh dalam pendahuluan tu masuk isi. Bukan tak boleh masuk, tapi dia akan mengganggu. Sebab itulah di sekolah kita kena belajar teknik.
Macam mana teknik membuat pendahuluan, macam mana teknik membina isi, membuat perenggan isi, bagaimana teknik membuat perenggan penutup. Dia akan menjadikan karangan kita cemerlang kalau kita boleh dapatkan situasi tubuh karangan ini. Jadi jangan tinggal pendahuluan, isi, penutup. Okay. Okay, baik. Yang kedua dari segi isi. Isi ni sangat pentinglah. Minimal satu karangan dia mesti ada 3 isi. Mesti ada tiga isi. Satu karangan yang cantik lah ada 3 isi. Dan kalau dalam peringkat 500 patah perkataan ni, 350 hingga 500 ni, kebiasaannya lah kita menggunakan 5 isi. Kita menggunakan 5 isi. Tapi biasanya minimal 3 isi pun sebenarnya pelajar yang cemerlang dia mampu huraikan karangan dia sampai 350. Okey, baik. Jadi isi ni tadi mesti satunya tepat dan matang. Macam saya jelaskan tadi, matang ni bila kita banyak membaca. Kita boleh je tulis apa-apa isi pun. Tapi kita akan nampak sama ada isi itu matang ataupun tidak. Pemirsa akan boleh tahu. Jadi orang yang membaca, pelajar yang rajin membaca, dia akan dapat nyatakan isi-isi yang matang. Okey, seterusnya dari segi cara kita menyusun isi. Susunan isi kita tu menarik. Jadi bila kita buat karangan ni sebenarnya kita boleh mempengaruhi pemeriksa tersebut. Okey. Satulah saya nak ingatkan yang pemeriksa ni adalah manusia. Kan manusia kita tahu dia ada perasaan dia. Okey, dia ada perasaan dia. Jadi bila kita susun isi dengan baik, dia akan membantu menjaga emosi pemeriksa tersebut. Dia akan membantu kita jaga emosi pemeriksa. Jadi kita kena ada juga teknik macam mana kita nak menyusun isi. Susunan isi daripada isi 1 sampai isi yang kelima, 1 sampai 3 yang kita ada. Okey, perkara yang ketiga. Kalau kita kena menguasai tata bahasa. Okey, banyak tata bahasa ni. Tapi biasanya bila kita buat karangan tu, kita akan berhadapan dengan beberapa kesalahan yang sangat kecil yang sebenarnya boleh mengganggu sangat-sangat. Jadi kita anggap orang yang cemerlang ni dia tak akan ada dah masalah. Contoh kesalahan mudah macam ni daripada kesalahan di dalam kata apa tu kita panggil huruf kecil, huruf besar, kesalahan-kesalahan kecil. Walaupun kita buat sekali dua, dia sebenarnya boleh mengganggu kita punya karangan kita. Apatah lagi kalau banyak sangat dia punya garis dia. Kalau kamu tengok karangan kamu banyak garis tu, kebanyakan ni kesalahan ayat kita. Kesalahan ayat tu. Macam mana kita nak menulis ayat pasif, macam mana kita menggunakan ayat aktif. Ayat aktif, ayat pasif menggunakan kata ganti diri pertama, kedua, ketiga. Macam mana kita menggunakannya. Walaupun benda tu kita tulis kan, dia tak pasal banyak-banyaknya benda tu boleh jadi mengganggu kita punya markah karangan kita. Okey. Yang ni dah tentulah kalau kita sebenarnya semasa saya menanda, saya pengalaman saya, tanda baca ni pun jadi masalah kepada pelajar. Jadi kalau kita ni dalam kelompok pelajar yang cemerlang ni, pastikan tanda baca tu kamu mesti buat dengan betul. Tanda tu kalau koma mesti koma betul-betul nampak itu koma. Noktah mesti nampak dengan noktah. Dia bukan apa, dia kalau kita buat sambal lewa tentang tanda baca ni, dia boleh menyebabkan tanda koma dengan tanda noktah tu bila dah tak nampak dan sebagainya, nanti ayat tu jadi tak dramatis. Macam kita buat satu karangan yang tidak ada noktah tu. Ayat bagus tapi tak ada noktah tu budak ni, dia jadi masalah. Ejaan ayat kecil, ayat besar. Yang ni sebab apa? Pelajar-pelajar sekarang ni dia fancy sangat. Tulis tu dia ikut suka je. Walaupun masa darjah 1 dah belajar huruf A macam mana, huruf B kecil macam mana, B besar macam mana. Bila dia dah makin besar, dia dah dapat banyak ilmu gitu ya. Jadi macam-macam jenis tulis. Ada yang tulis huruf kecil, huruf besar, huruf kecil, huruf besar.
Semua itu kadang-kadang diaplikasikan dalam karangan. Itu masalah kan. Jadi kita yang cemerlang ni jangan adalah masalah-masalah macam ni. Tanda baca, ejaan. Okey, baik. Perkara yang keempat, yang cemerlangnya memahami format. Macam tadilah saya dah bagi tahu tadi, karangan yang tidak boleh jadi, yang tidak ikut format ni boleh dinilai tidak menepati kehendak soalan. Bila dia dinilai sebagai tidak menepati, impression pemeriksa tadi akan jadi turun. Jadi dia akan merendahkan markah kita mungkin. Markah kita. Okey, baik. Perkara yang kelima, peribahasa. Yang ni sangat penting kamu ambil perhatian dari segi peribahasa ungkapan menarik ni. Sebab apa peribahasa ni memang kalau kita tulis mesti nak guna punya peribahasa ni. Tapi pastikan peribahasa yang kita guna tu tepat dengan situasi dia. Jangan kita pakai hentam cikgu kata mesti ada peribahasa. Kita hentam je peribahasa apa. Janji ada peribahasa. Itu mengganggu, sangat-sangat mengganggu. Dia punya situasi peribahasa yang kita guna tu mesti kena dengan situasi itu. Situasi yang kita sampaikan dalam penulisan kita tu. Dan juga digunakan dengan tepat. Bila tak tepat, dia memang sangat mengganggu. Memang akan mengganggu pemeriksa. Okey, baik. Yang kedua, bentuk yang asli. Yang ni banyak pendapat mengatakan dari sebenarnya peribahasa ni memang kalau kita baca kamus dewan, kalau kita semak dalam kamus tu, peribahasa ni dia punya makna, maksud dia bentuk yang tetap. Maksudnya karangan peribahasa ni kita tak boleh ubah-ubah. Masuk kandang kambing menggembek, masuk kandang kerbau menguak contoh. Itu ubah masuk kandang harimau. Itu jadi masalah. Walaupun macam api sama masuk ni. Masuk kandang harimau mengaum contoh. Sama je dia masuk. Dia tak boleh macam tu. Tak boleh. Dia mesti bentuk yang asli. Okey. Kemudian sumbernya benar. Yang ni banyak yang digunakan oleh pelajar-pelajar ni. Dia nak cakap Perdana Menteri ke-8, dia pun sebut nama Tun Dr. Mahathir. Nampak dia punya sumber tu, dia punya ungkapan tu nampak menarik. Tetapi bendanya salah. Tak, dia punya, kita panggil apa? Dia punya faktanya salah. Okey, faktanya salah. Ucapan tokoh. Pada nak berikan aku 10 pemuda atau apa-apa dia dengar daripada mana, dia pun tulis macam tu. Dia punya sumber pun tak tahu pada mana, dia pun tulis je yang tu. Walaupun tidak rasanya, tapi dia akan mengganggu. Okey, sama juga dengan hadis-hadis. Banyak hadis-hadis. Kalau bab membaca tu macam-macam keluar. Hadis kena hadis digunakan dalam penulisan. So kena pastikan benda ni kita kuasai. Betul-betul baru guna. Kalau kita tak kuasai, dia akan mengganggu kita punya penulisan kita. Okey, yang terakhir yang keenam lah. Yang keenam paling yang penting ni tulisan. Tulisan tak tahulah, rata-rata mungkin pelajar-pelajar yang cemerlang ni memang rata tulisannya cantik lah. Tapi sangat penting lah. Sebab apa macam saya tekankan tadi, pemeriksa kita ialah manusia. Manusia dia baca. Dia baca, kalau tulisan tak boleh dibaca macam tulisan, memang kita ada istilah cakap ayam contoh. Yang keduanya, kalau kamu tengok tulisan doktor, agak-agak boleh baca tak tulisan doktor. Jadi masalah kepada pemeriksa. Agak-agak dia bagi tak markah tinggi pada kita. Jadi benda tu dia sangat mengganggu. Jadi kalau mana-mana pelajar yang tulisan masih lagi tak boleh dibaca, ataupun dia seorang je boleh baca, cikgu dah tak dibaca lah. Contoh, so kena baiki. Tulisan cantik ni dia tulisan yang boleh dibaca ni dia berbeza dengan tulisan cantik. Cantik tu kita nampak memang cantik lah. Cantik. Baca ni biar huruf A tu nampak jelas dia memang huruf A. Saya S-A-Y-A tu S tu bulat, nampak jelas S-A-Y-A. Kadang-kadang kita boleh jadi S-A-Y-E. Walaupun dibuat A, tapi sebab tulisan tu tak berapa cantik, dibuat jadi E pula. Jangan benarkan pemeriksa kita fikir, ini tulis saya ke saya. Contoh. Jadi dia akan mengganggu pemeriksa. Okay?
Jadi saya rasa dalam penulisan karangan ni 6 perkara ni sangat penting awak tekankan. So saya rasa dari segi yang terakhir ni lah, yang terakhir saya berpesan kepada awak, pesan kepada awak, bahasa Melayu ni jangan anggap mudah. Jadi pelajar-pelajar yang cemerlang ni, minta maaf kadang-kadang yang cemerlang ataupun yang bawah ni, yang cemerlang ni, dia fokuskan pada fizik, kimia, bio, satu. Jadi dia macam lupakan sedikit. Dia rasa bahasa Melayu tak ada masalah. Bahasa kita sebolehlah kot, boleh dapat cemerlang. Tapi mungkin satu kesilapan lah kalau kita berpersepsi yang bahasa Melayu ni mudah. Jadi kita kena ambil tahu juga. Kena ambil tahu, kita kena jadikan satu rutin juga. Setiap minggu ada buat satu perenggan karangan contoh. Setiap minggu ada buat pembetulan kesalahan kata dan sebagainya. Jangan ambil mudah berkenaan dengan bahasa Melayu. Baik. Saya rasa haraplah penerangan ni jelas, minta maaf mungkin tak jelas itu dan sebagainya. So saya bukalah. Tadi soalan yang pertama tu saya harap boleh jawab terjawab lah. Ya, terima kasih Cikgu Anwar. Sekarang kita buka untuk sesi soal jawab. Untuk makluman hadirin, sesi soal jawab untuk akaun pertama daripada 4 buah sekolah. Anda boleh bertanya secara langsung kepada penceramah menggunakan audio ataupun in-call message. Manakala bagi akaun yang kedua iaitu SMK Munshi Abdullah dan Seri Pengkalan, anda perlu kemukakan soalan melalui in-call message. Saya sebagai moderator akan menyampaikan soalan kepada Cik Anwar. Dipersilakan. Ada sebarang soalan boleh angkat tangan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Boleh dengar tak suara saya? Ada. Ya. Mana? Silakan Puan, teruskan. Okey. Saya nak tanya pada Cikgu Anwar. Saya Cikgu Yati daripada Al-Ahmadi. Okey, Cikgu Anwar, kalau kita tahu kertas 1 tu bahagian A. Ya. Kertas 1 bahagian A tu dia tak macam lain tak ada. Ada. Okey, kertas 1 bahagian A tu dia tak macam format yang KBSM yang sebelum ni kan. Sekarang ni dia ada format mungkin kertas 1 tu bahagian A tu ada format resume. Betul? Betul. Format resume, balas email dan sebagainya. Adakah dekat bahagian kertas bahagian B tu? Suara dia berulang. Okey, untuk bahagian B tu adakah karangan format macam surat, kiriman rasmi atau tak rasmi tu boleh ada dekat karangan bahagian A? Jadi kalau berkenaan dengan soalan ni jadi sebenarnya kita ni benda baru benda baru. Jadi kalau kita lihat kalau saya lihat kepada soalan-soalan yang diberilah, maknanya dibuat latihan apa semua tu, saya rasa bahagian B ni macam surat kiriman rasmi tak rasmi tu masih boleh keluar saya rasa. Tapi resume saya rasa agak tipis lah. Sebab saya rasa pada bahagian B ni dia memang minta kita tulis lebih kepada yang lebih nampak matang lah, isu-isu yang lebih terbuka. Itu pandangan saya lah. Sebab ni tahun kita pun baru Boleh cikgu? Kemudian saya nak tanya, kalau
kalaulah keluar resume, kalau resume tu murid reka-reka keputusan SPM dan sebagainya tu boleh? Anugerah dan sebagainya. Ya, masih boleh lagi. Memang boleh kita reka lagi lah. Yang penting kita nak tengok sebenarnya dalam resume tu pun kita nak kena tekankan dari segi cara kita menyampaikan kita punya maklumat tu sebenarnya. Kan? Kalau kita tengok contoh-contoh tu, contohnya kita punya pengalaman kita tak boleh buat dash-dash yang suka-suka je. Mesti ayat kita tu ayat lengkap juga. Betul, ayat yang mesti ada subjek dengan predikat dia tak boleh dash sikit je. Sikit-sikit. Saya rasa dekat situ lah dia punya penekanan tu. Boleh go? Okey, Cikgu Anwar, lagi satu saya nak tanya. Okey, untuk karangan bahagian B tu selalunya kan sekarang ni kita tengok kadang-kadang dia ada bagi satu petikan sebagai bahan rangsangan kan. Contoh kadang-kadang dia bagi maksud, pendapat tokoh dan sebagainya. Kalau murid salin balik, jadikan dia sebagai pendahuluan, adakah dia akan mempengaruhi kita punya persepsi untuk bagi markah cemerlang untuk murid? Memang kita galakkan manusia benda tu, kalau saya lah, ini sebab benda baru kan. Jadi kalau dia soalan lama tu pun, yang 2020 pun, banyak pelajar ambil peluang macam tu sebenarnya. Ambil peluang dia jadikan bahan penulisan dia. Tapi dia mestilah sampai dia punya konteks tu kena betul lah. Macam mana digunakan pandangan tokoh tu pada tempat yang betul. Tapi memang itu tidak mengganggu lah. Tidak mengganggu pemeriksaan. Kalau saya itulah pandangan saya lah. Ada lagi point? Setakat ni belum lagi. Kalau saya ada benda nak tanya, saya tanya. Buka pada yang lain dulu lah. Okey. Boleh. Terima kasih. Persilakan orang lain. Murid-murid. Pelajar. Pelajar-pelajar yang nak menjawab. Kertas Bahasa Melayu SPM 2021. Silakan. Cikgu. Silakan. Dia. Boleh saya tanya tak? Bergema sikit. Bab pengolahan bagi penulisan tu. Cikgu Cikgu ke ni? Tak, saya ni pelajar. Pelajar ke? Bagi pengolahan bagi penulisan tu. Pengolahan. Okay. Apa cara pemerengganan yang paling cikgu rasa betul lah? Maksud apa dia? Pemerengganan tu kan? Okey, pengolahan. Bagi pemerengganan. Yang tu saya tak berapa faham cikgu. Okey, pengolahan dari segi maksudnya pemerengganan. Jadi konsep dia, kita perenggan tu, yang pertamanya biasa kita menulis karangan. Okey, dari segi penyampaian isi kita. Satu isi satu perenggan. Satu isi satu perenggan. Jadi bila dari segi itu maksud pemerengganan yang pertama lah. Okey, jadi kita sebaiknya satu isi satu perenggan. Bila kita masukkan dua isi dalam satu perenggan, dia akan mengganggu kita punya pemerengganan. Baik, yang keduanya pemerengganan ni dia tengok dulu dia punya saiz. Saiz saya panggil saiz lah. Contohnya isi yang pertama kita tulis 3 baris je ayat. 3 baris ayat selesai. Kemudian kita masuk perenggan kedua, isi yang kedua kita tulis sampai 10 baris ayat. Jadi 10 baris ayat. Jadi dia jadi apa? Jadi kita tengok pemerengganan tu tak cantik. Tak cantik, dia tak cantik. Ni sikit je hurai dia. Bila kita sikit hurai maksudnya karangan tu isi tu tak dihuraikan dengan baik lah. Tapi isi yang kedua tadi kita hurai dengan baik. Jadi pemerengganan tu tadi dia juga termasuk dalam situasi macam tu.
Maksudnya kalau boleh, isi pertama, kedua dan ketiga tu dia punya, kita akan nampak solid dia. Contohnya isi pertama kita buat 5 ayat. Contoh. Isi kedua 6 ayat. Isi ketiga pun kita buat 5 ataupun 6 ayat. Jadi kita akan nampak karangan tu bentuknya menarik. 5, 6. Jadi kita tengok pun kadang-kadang sedap mata memandang. Dan kita tahu kalau ayat yang lebih kurang 5-6 ayat ni dia akan mencapai kita punya penilaian, kita panggil apa, huraian dan huraian tu sampai. Kita dah ada isi, kita huraikan dengan baik. Itu dari segi yang kedua lah, dari segi bentuk dia tu, bentuk pemerengganan kita tu. Okey. Yang ketiga tadi macam saya sebut tadi lah, tubuh karangan tu mesti ada lengkap dia. Itu pemerengganan juga, dalam konsep pemerengganan lah juga. Maksudnya karangan ni mesti ada pendahuluan dia, kemudian ada isi dia, mesti ada penutup. Bila pemerengganan tu tidak lengkap, tidak lengkap, contohnya tak ada penutup, dia akan mengganggu pemakahan. Boleh? Saya faham. Terima kasih. Okey, terima kasih. Cikgu Anwar, satu soalan daripada akaun 2. Iaitu daripada Hozi Ying. Okay, dia tanya, cikgu, adakah ayat songsang digalakkan dalam penulisan? Ya, galak. Memang itu kita panggil kepelbagaian ayat tu itu yang kita panggil kepelbagaian ayat. Tapi yang penting cara kita songsangkan ayat tu mesti betul. Mesti betul. Bukan dia tidak saya galakkan, memang itu antara yang benda kita cari. Benda yang kita cari dalam karangan. Kita mempelbagaikan jenis ayat kita. Boleh ko? Okey. Terima kasih. Harap Hozi jelas ya. Boleh. Ada soalan daripada akaun 1. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Contoh dalam karangan kita ada masuk unsur macam mengutuk kerajaan tau. Itu dibenarkan tak dalam penulisan karangan? Macam kita masukkan politik dalam tu lah. Macam kita tak parti dengan kerajaan kan. Lepas tu kita macam bagi contoh-contoh situasi yang memberikan iktibar dalam tu. Dibenarkan tak? Unsur-unsur politik dan contoh-contoh yang mengutuk kerajaan lah. Jarang ada soalan-soalan macam ni lah. Maksudnya isu-isu yang macam ni lah. Tapi saya rasa benda ni akan mengganggu lah. Memang tak dibenarkan. Lagipun punya tahap kita pelajar ni tahap dia positif. Tahap positif. Kita tak ada campur dengan urusan politik ni lah. Kita lebih kepada mencari diri kita lah. Siapa diri kita saja. Okay. Dengar tak? Siapa tadi? Zufar. Dengar. Kalau boleh kita cari yang positif saja. Sebab kerajaan pun kita tengok banyak tindakan kita ambil yang positif. Okey, ada satu soalan. Boleh saya baca ni? Cikgu Faizah. Boleh. Silakan. Kalau ayat dalam karangan saya kurang tepat, Tukri Nubakis. Ayat kurang tepat. Tetapi penggunaan tata bahasa saya tepat. Boleh dapat markah. Macam mana mungkin dia macam ni. Tadi saya beritahu penilaian karangan secara objektif. Jadi dapat markah mesti dapat markah.
Cuma setiap ayat yang kita bina, isi yang kita sampaikan, salah sikit, salah banyak tu dia akan mempengaruhi secara keseluruhan. Sebab tu dalam karangan ni, walaupun kita tulis ejaan tu salah ejaan, kita ambil apa nama ini ayat, ini ejaan. Ayat ni tulis lagi level dia tinggi sikit, ni perkataan saja, ejaan ni salah. Ibu bapa dirapatkan 2-3 kali dirapatkan. Sebenarnya mungkin dia kalau tulis 3 markah saja, tapi sebenarnya dia boleh menjadi 10 markah tolak sebab banyak kali salah, sebab impression kepada impression pemeriksa tu akan jadi turun. Faham? Jadi bukan dapat markah ke tak dapat markah. Dia mesti dapat markah. Cuma beza dia bila kita ayat kita salah sikit dan sebagainya, dia akan mengganggu pemeriksa. Pembacaan pemeriksa. Sekejap dia ada masalah. Boleh tak tadi? Siapa tadi? Bakis tadi. Bakis. Faham tak? Dia tak ada Mungkin Bakis dia tidak ada istilah dapat markah ke tak ada. Markah mesti dapat. Tulis 10 patah perkataan pun karangan kita tu dapat markah. Tak dapat markah. Macam ayat dia tadi, sikit salah tak semestinya belum ditolak, mungkin dapat dimaafkan. Dia tengok secara keseluruhan. Ada lagi? Okay, ada lagi soalan daripada Izati tu. Izati Najihah. Dia hilang sebab tadi Izati. Assalamualaikum Cikgu. Ada tips tak untuk menjawab soalan bahasa klasik? Ini bahasa Melayu klasik ni dekat kertas 2. Ya. Hello. Ya, Cikgu Anwar. Betul ke? Tadi siapa yang tanya tadi? Izati. Dia Izati. dia tanya tips untuk menjawab soalan bahasa klasik. Bahasa Melayu klasik. Ya. Itu soalan baru ni, soalan kertas 2 bahasa ni. Izati. Dia banyak tu nak kena buat tu. Nak tips sangat dia banyak benda nak kena buat. Kita kena faham perkataan dan sebagainya. Jadi yang ni kena buat latihan dulu. Jadi kita kena fahamlah sikit-sikit dari segi bahasa Melayu klasik tu. Yang ni yang kedua ni, cikgu boleh ke saya menggunakan bahasa urban dalam karangan saya, contohnya koyak. Bahasa urban macam ni, macam koyak ni belum diterima lagi dalam sistem bahasa Melayu. Maksudnya kita gunakan istilah-istilah macam ni cuma istilah zaman sekarang lah. Koyak ni nak membayangkan macam kita putus asa ke dan sebagainya kot. Jadi belum boleh diterima lagi. Tapi sebab kita pun bahasa Selanga apa semua kita tak terima dalam penulisan karangan. Kita gunakan bahasa Melayu standard saja. Boleh pendekah. Ada lagi? Ada soalan dari akaun 2, Cikgu Anwar. Dalam penulisan karangan, boleh ke kalau buat huraian dahulu baru buat fakta? Ya. Ini kita kena, itu yang kita panggil huraian dulu, kemudian fakta pun tak ada masalah langsung. Ini kita punya kreativiti kita. Macam mana kita nak menyampaikan isi kita. Yang penting dalam kita menghuraikan, kita nak membina
dengan isi tu, kita memenuhi dia punya kehendak. Iaitu yang pertama, kita ada isi. Macam mana kita nak letak isi pun kita kisah. Sebab apa? Kita ada cara deduktif, kita ada cara induktif dan contohnya, maksudnya letak isi dulu, kemudian diikuti dengan huraian, contoh dan sebagainya. Jadi tak ada masalah. Yang penting itu kreativiti kita. Macam mana? Yang penting isi yang kita nak sampai itu sampai kepada pemeriksa. Jadi kita pemeriksa baca faham apa yang awak nak sampaikan. Itu tak ada masalah. Okey, terima kasih Cikgu Anwar. Ada satu lagi dari akaun 2 juga, Azamuddin bin Dahlan. Cikgu, andai kata peribahasa kita tertinggal perkataan bagai atau seperti dalam karangan, adakah itu dikira kesalahan bahasa? Tertinggal perkataan. Bagai ni, bagai dan sebagainya. Dia tengok ayat, tengok situasi. Ada banyak cara lah. Jadi kata, biasanya bagai ni apa? Bak kata peribahasa ke apa semua yang tu tak ada masalah. Tapi kena tengok situasi. Sebenarnya dia jadi macam bak ni maksudnya ibarat kan. Maksudnya bagai dan sebagainya. Tapi kalau bila kita tulis tu nanti perkataan tu tertinggal dalam tengah-tengah ayat. Kata tentu ayat kita ke, itu ayat kita tak lengkap. Dia akan mengganggu. Tapi kadang-kadang tak perlu pun guna bak bagai ni. Tapi situasi yang kita gunakan tu betul. Tak ada masalah. Tak ada nak kata bak bagai tu dia tak akan mengganggu sangat. Dia akan tengok pada situasi dia. Okey, saya harap jelas ya, Azamuddin. Okey, soalan lagi. Yo Beng Chuan. Kalau salah guna bagai dengan seperti, boleh tak cikgu? Tak ada masalah. Itu kesalahan kecil. Yang lebih besar ialah kita salah guna peribahasa tu. Itu yang paling besar. Kalau kata bak tu karangan bagai pun tak ada masalah. Okey, tu tak ada mengganggu sangat yang paling mengganggu kita salah guna peribahasa tu. Dan satu perkataan peribahasa tu, peribahasa ni dia banyak dia ada pepatah, dia ada simpulan Jadi contoh kita guna pepatah, kita boleh bab peribahasa. Salah tersebut bab pepatah. Tapi benda tu simpulan contohlah contoh itu simpulan bahasa. Jadi itu salah istilah kita guna. Sebab tu kita gunakan bab peribahasa supaya peribahasa tu dia merangkumi keseluruhan. Untuk penting perkataan peribahasa tu ada kita sebut bab pepatah macam tu. Tapi yang kita bagi tu mungkin simpulan bahasa, benda lain. Mungkin dia apa kita panggil slogan. Jadi itu pun agak mengganggu jugalah. Salah. So kita gunakan kita guna secara umum saja bab peribahasa. Bab peribahasa Melayu ke ataupun bab peribahasa saja. Okey. Okey. Kesalahan penggunaan ataupun tak ada guna perkataan bagai atau seperti ataupun salah guna tadi, boleh tolak markah ke cikgu? Pertanyaan daripada Azamuddin. Macam tadi juga saya ulang balik penilaian karangan secara holistik. Secara holistik. Holistik maksudnya secara keseluruhan. Jadi saya beritahu bahasa dia apa semua. Contoh awak guna bab bagai ni, benda tu kadang-kadang dia tidak mengganggu. Dia tidak mengganggu sangat ke ataupun mengganggu apa. Dia akan turun secara keseluruhan. Dia tidak ada istilah tolak markah. Tapi dia ada istilah tolak markah ni dari segi ejaan dengan ada ejaan 3 markah contohnya. Kemudian format ada tolaklah secara jelas 3 markah tentu maksimal 3 markah dia panggil. Tapi untuk yang macam ni kesalahan bahasa, kesalahan ayat, kesalahan isi, dia rangkumkan sekali. Dia akan dinilai secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Jadi dia akan mempengaruhi markah. Jadi pemeriksa akan baca kali pertama, dia baca book, dia terus letak markah. Karangan awak ni markahnya 70. Kemudian dia baca kali kedua, dia tengok okey, bagus budak ni tak ada bahasa dia bagus dan sebagainya, walaupun isi ni kurang bagus. Dia boleh membantu. Sama ada dia kekalkan 70 ataupun dia boleh naikkan lagi karangan awak.
So dia, istilah tolak makan dan tidak tolak makan ni dia tak timbul dalam karangan sebenarnya. Sebab sebenarnya salah satu perkataan tolak makan tidak. Dia sebenarnya secara keseluruhan. Itu yang kita panggil secara holistik tu tadi. Boleh lagi? Ada lagi? Okey, ada satu lagi. Daripada Nurul Nabila. Cikgu, boleh ke di setiap perenggan terdapat peribahasa? Perenggan karangan, mungkin karangan. Kita boleh guna sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin peribahasa. Sebanyak mungkin peribahasa. Yang penting saya tekankan tadi, peribahasa mesti kena dengan situasi. Kalau kita guna banyak peribahasa tapi tak tepat dengan situasi, dia akan mengganggu penilaian karangan kita. Baik. Kalau kita nak selamat sebenarnya, kita panggil ungkapan menarik peribahasa ni dalam istilahnya ungkapan menarik. Jadi ungkapan menarik ni bukan sahaja peribahasa. Jadi kalau kita guna satu ataupun dua peribahasa dalam karangan tu pun kita gunakan. Tapi kita boleh gunakan benda lain. Contohnya ayat-ayat perkataan-perkataan, contohnya holistik, saya sebut tadi holistik antara perkataan moden macam ni. Itu pun kita panggil ungkapan menarik. Ungkapan menarik contoh. Okey, baik. Hadis-hadis, kalau yang sekolah agama tu dia banyak hafal hadis-hadis pun kita panggil ungkapan-ungkapan menarik benda macam ni. Kita guna, dia luas benda ni. Ungkapan menarik ni luas. Peribahasa hanya salah satu daripada ungkapan menarik sebenarnya. Jadi kalau tadi yang kawan awak kata nak guna 5-5 tu ada peribahasa, dia boleh dibenarkan. Yang penting penggunaannya tepat dengan situasi kita. Okay, baik. Ada satu soalan pendekar tu. Kalau menggunakan perkataan koyak sebagai ayat, contohnya rakyat Malaysia telah menggunakan hashtag koyak Israel sebagai tanda bantahan kekejaman yang dilakukan oleh pihak Palestin ini terhadap rakyat Palestin. Maksudnya saya menggunakan perkataan koyak ini bagi isu semasa tersebut. Okey. Ayat ni dalam situasi ni dia tidak ada masalah. Ayat ni kita maksudnya kita prihatin dengan isu semasa. Jadi dia kena, situasi tu kena. Cara awak gunakan ayat ni kena. Rakyat Malaysia telah menggunakan hashtag koyak Israel. Kita nak tulis hashtag tu tak ada ejaan apa semua. Jadi kita gunakan benda yang popular lah. Koyak Israel. Sebagai tanda bantahan kekejaman yang dilakukan oleh pihak rejim Zionis terhadap rakyat Palestin. Tak ada masalah. Macam ni tak ada masalah. Tadi kawan awak tanya tadi, dia guna perkataan koyak. Apa yang nak diistilahkan koyak tu? Contoh kita buat ayat, dia nak menunjukkan yang seseorang tu putus asa contoh. Itu tak boleh. Tak boleh. Perkataan koyak tu tak boleh guna. Sebab perkataan putus asa dah dimasukkan dalam pembendaharaan kata bahasa Melayu dah ada. Koyak belum digunakan. Macam tu yang kita kata tak boleh tu tadi. Macam pendekar ni dia lain. Itu dia punya situasi yang berbeza. Boleh pendekar? Okay. Ada lagi? Assalamualaikum cikgu. Ya, salam. Saya ada satu soalan tata bahasa, peribahasa kalau ada peribahasa, arahan dikata katakan peribahasa berdasarkan gambar raja tersebut. Dia buat peribahasa tu, dia buat satu terus slash, dia tambah lagi, dia slash, dia tambah lagi. Macam mana dikira markah tu cikgu? Ini kertas 2 kan? Ya. Kertas 2. Okey. Pengalaman yang nama saya lah kertas 2 ni, dia kalau dikata 3 peribahasa dia memang tak boleh lebih daripada 3 peribahasa. Contoh kita senaraikan 4 peribahasa kan. Okey, itu dari segi jawapan lah. Dia suruh 3, kamu sediakan 4 4, maksudnya yang keempat tu dia tak baca lah. Dia baca yang ketiga tu. Apatah lagi yang cara awak buat je lah. Kalau sama maksud tak apa. Benda tu berlainan memang dikira salah lah. Maksudnya dia bagi satu peribahasa, dia slash, satu peribahasa lagi. Peribahasa yang kedua dia slash tu mesti sama maksud. Mungkin boleh diterima. Tapi kalau dah memang lain maksud dia, dah tentu salah.
Betul tak? Kalau peribahasa awal dia tu dah salah, yang kedua slash tu betul, dikira ke? Yang kedua memang dikira salah. Contoh soalan satu tu dia nak satu peribahasa kan. Satu peribahasa, sampai 3 awak bagi. Yang pertama tu dah salah, awak target yang kedua betul lah. Itu memang dikira salah lah. Terima kasih cikgu. Ya. Boleh baik. Boleh, ada lagi soalan? Okey, last satu soalan daripada seseorang. Dia tanya, boleh Cikgu Anwar kongsi pengalaman penanda kertas secara online dan apa isu yang berlaku bagi memudahkan penanda? Sekejap ada satu lagi nanti yang pasal nanti pengalaman saya lah ada online yang ni saya jawab dulu ni. Mereka dia apa tu? Ada dua. Cikgu kalau saya guna bahasa Melayu klasik dalam kalangan saya boleh, contoh suaka boleh. Mesti tepat, penggunaannya mesti tepat saja. Mesti tepat dengan situasi. Dia mesti ada cara dia penggunaan dia. Okey. Suaka bahasa Melayu klasik Okey baik. Tidak Fakhrul Karim. Cikgu kalau saya guna fakta yang salah dalam tulisan karangan kan, tapi Malaysia rasa macam betul tapi macam salah sebab Malaysia pun tak tahu fakta tu betul ke tidak. So pemeriksa akan anggap fakta yang saya pakai tu betul. Mungkin lah. Terpulang pada pemeriksa tu lah. Tapi saya rasa pemeriksa ni dia gini yang saya nampak lah pemeriksa ni. Fakta tu dia tahu sebenarnya. Dia tahu. Tapi ialah kalau rezeki kita dia rasa benda tu betul, dia kira betul lah. Kita anggap pelajar tu sebenarnya dia ada pengetahuan. Cuma macam mana dia nak sampaikan tu. Mungkin jadi fakta tu nampak salah sikit lah. Nampak salah sikit. Tapi insyaAllah dia boleh diterima lah situasi tersebut. Tapi pemeriksa tahu ada banyak benda yang fakta-fakta yang salah tu pemeriksa boleh kesan lah. Terutama sekali perkataan-perkataan. Macam jadi kawan guna suaka kan. Pemeriksa dia akan cek dalam kamus suaka ni. Betul tak situasi yang digunakan. Okey. Jadi ada dari segi penandaan. Jadi pelajar-pelajar sekarang ni pemeriksaan kertas bahasa Melayu sekarang ni dah berubah. Kalau dulu diguna kertas, ni first time tahun pertama 2020 ni untuk SPM 2020 diubah kepada sistem online. Jadi pemeriksa dah kena tengok laptop, kena tengok ataupun tab dan sebagainya, laptop lah, banyak guna laptop, kena menghadap skrin. Okay. Jadi sebenarnya sebab tu saya kata tulisan tu tadi tu sangat penting tu. Tadi yang dulu dia buka selai-selai kan, yang ni dia buka komputer. Jadi pelajar kena ambil tahu berkenaan dengan tulisan ni. Kena baiki tulisan kita. Kalau tak cantik mesti bagi tak kemas atau tak nampak dia punya huruf tu, bagi nampak betul. Sebab dia akan mengganggu. Itu yang pertama lah pengalaman saya nak membaca karangan tulisan tak berapa jelas. Tulisan yang tak berapa jelas. Itu pengalaman sama. Jadi dia akan mengganggu lah. Baik. Yang keduanya dia untuk pelajar lah, untuk pengalaman saya lah, untuk pengalaman saya tanda secara online ni, mood membaca tu dia macam terganggu sikit. Mood membaca tu terganggu sikit. Sebab kita tengok komputer menghadap, jadi mata kita jadi macam terganggu lah, macam memang terganggu pandangan kita tu. Jadi bila kita menanda secara online ni kadang-kadang dia cepat bosan, kita cepat tinggal. Jadi bila karangan-karangan yang suka nak baca ni, dia cepat macam emosi tu agak terganggu sikit lah. Cepat terganggu. Tapi yang lain tu dari segi teknikal tu saya kata dari segi teknikal penandaan secara online ni lebih memudahkan lah. Lebih memudahkan. Sebabnya kita tak perlu nak bawa kertas tu banyak-banyak. Kadang-kadang tengok semak je tengok kan bertimbun dekat peperiksaan
Jadi bila online ni, kita buka, kita boleh tengok satu-satu saja. Okey. Jadi pelajar pun kena tengok, kena ingat tu banyak skrip yang ditanda oleh pemeriksa. Dia nak baca lebih kurang 250 lah dia kata, 250 skrip. Kali 2, maksudnya 500 skrip. 500 skrip. Dia biasa seorang pemeriksa tu, dia akan tanda lebih kurang 500 skrip lah. Bahagian A dan juga bahagian B. Tempohnya mungkin dalam tempoh 10 hari. Jadi 10 hari dia perlu habiskan, 10 hingga 15 hari dia perlu habiskan. Jadi dia punya emosi tu, dia punya memang banyak. Sebab apa? Pemeriksa kita ni bukan robot kan, saya beritahu manusia. Kemudian dia ada anak dia ada kawan-kawan dia, ada aktiviti lain. Jadi kadang-kadang terganggu. Bila kita punya karangan tu macam marbah dan sebagainya, itu memang bermasalah. Sebab tu bila kita nak bagi cemerlang ni, kita kena bagi yang terbaik. Termasuklah tulisan. Saya harap jawablah sebab dari segi teknikal ni, yalah. Macam itulah saya kata. Online ni ada kekurangan dari segi cara semak sajalah. Semak kertas tu. Tapi dari segi teknikal dia sangat membantulah.